Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir bersama-sama dalam majlis yang penuh kebaikan ini, dan kita mengharapkan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya Allah istiqamah dalam beramal ilmu yang tepat, dan yang paling penting Allah berikan kita ganjaran yang besar di akhirat kelak, memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan perjalanan kita di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita akan mulakan, dan mudah-mudahan kita semua dah sarapan pagi, dah ceria pagi-pagi begini kan, sampai bawa anak-anak, masya-Allah, cuti ke apa ni ya. Insya-Allah. Baik. Kita masih lagi bicarakan surah Al-Maidah, surah yang dikaitkan dengan hidangan. Nanti di akhir ayat surah ini kita akan jumpa bab itu, dan kita masih lagi membicarakan tentang hukum halal haram ya, tentang makanan-makanan. Rasanya semua dah mahir, dah faqih dalam bab makanan lautan, betul tak? Faqih dah semua. Alhamdulillah. Ya, pasal makanan lautan tak jadi masalah, halal dah semua. Tetapi masalahnya makanan daratan saja yang menjadi isu, yang mana kita akan bahaskan satu persatu dalam bab ini ya. Mudah-mudahan walaupun kita rasa Allah ustaz, bab buruan ni bukan bidang kami apa, tak, kita gunakan untuk jika ada orang bertanya, sekurang-kurangnya kita ada maklumat sedikit sebanyak. Satu, dan kenapa diterangkan ini, pasal dia akan berkait satu persatu sampai kita akan lihat sebentar lagi kalau sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan kebaikan untuk kita sendiri digunakan bila kita berada di luar negeri misalnya. Baik, dalam surah Al-Maidah yang kita dah bacakan pada ayat yang ketiga, kita ulangi sedikit kerana dia akan berkait juga. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Okey, ayat ni menceritakan kepada kita binatang yang diceritakan tu ya, jatuhnya, yang ditanduk, yang dipukul atau yang diterkam oleh binatang buas itu, waktu berlaku tu dia masih hidup. Okey, dia masih hidup lagi. Walaupun binatang buas tu dah makan separuh badan dia, macam hyenas, dia makan perut-perut dah kan. Ya, kalau kita tengok dalam klip video tu, dia masih hidup dan kita sembelih je. Ya, okey, kira dah boleh milik kita dah halal. Okey. Walaupun dia jatuh, walaupun dah separuh daging dia dah dimakan, buaya kap kata separuh, ya, separuh badan lagi dia dapat berjalan ke atas. Ya, tapi harapan dia tipis lah. Memang harapan tipis, tapi kita dan sembelih je. Okey, terus jadi halal. Okey? Baik. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu. Sebab itu jangan kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kureda Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih
minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu kamu melepaskannya, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Okey. Jadi ayat ini berkaitan dengan apabila Rasulullah SAW mengharamkan anjing. Ya, kesnya ayat ini berkaitan dengan pengharaman anjing. Okey, kita lihat dalam nota yang saya bagi itu. Ya. Setelah ayat surah Al-Maidah ayat yang keempat itu berkata Sa'id ibn Jubair, ayat ini diturunkan kepada Adi ibn Hatim dan Zaid ibn Mulhalha, ayat At-Tahayyin, yang mana atau yang Rasulullah panggil Zaid Al-Khair, yakni sebagai satu gelaran kepada Zaid sebagai penghormatan kelebihan dia itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami adalah kaum yang berburu dengan menggunakan anjing. Jika dilarang, apa yang boleh bagi kami? Yakni, apa yang kami nak buat kalau tak ada anjing? Pada zaman tu, dia banyak menggunakan anjing untuk berburu. Dan bukan zaman tu je, sampai sekarang pun orang menggunakan anjing untuk berburu. Takkan nak kejar arnab tu, kita mana larat? Kena pula dah, kita tua-tua ni sakit lutut apa semua kan? Okey. Jadi ayat ni pun turun. Ini setengah riwayat yang mengatakan begitu. Kemudian kita lihat ada riwayat yang lain mengatakan sebab turun ayat ini apabila Rasulullah mengarahkan bunuh semua anjing. Lalu sahabat bertanya, apakah yang kami dapat manfaat jika dibunuh semua anjing? Maka turunlah ayat dan Rasulullah membenarkan anjing pemburuan saja dan tidak selain daripada itu. Yakni nak bela anjing ada syarat-syaratnya. Okey. Asalnya terutamanya anjing yang menjadi masalah adalah anjing hitam yang dikatakan itu syaitan. Maka Rasulullah arahkan bunuh, ya, tidak ambil sebagai belaan. Namun begitu apabila arahan-arahan itu berlaku, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, pasal apa anjing bermanfaat dalam beberapa bab? Maka disitulah Rasulullah mengatakan di antara anjing yang dibenarkan, ya, dalam ayat yang disebutkan di sini. Okey, sekarang kita lihat hukum membela anjing. Pasal dah berkaitan dengan anjing, kita melihat pada hukum membela anjing. Hukum membela anjing sebagai pet ataupun apa ya, pet lah kan? Bahasa Melayu kita apa? Amboi dah bahasa Inggeris dah. Binatang peliharaan syok-syok kan? Okey, syok-syok. Yang mana binatang ini adalah dilarang sama sekali kecuali satu, anjing buruan. Yang kedua, anjing pengawal. Yang ketiga, anjing penyelamat atau pembantu, ataupun anjing-anjing yang berkaitan dengan ketenteraan, polis, dan juga anjing yang membantu. Yang ada yang bertanya bagaimana jika anjing itu dibela untuk membantu orang buta misalnya kan. Okey. Maka saya lihat dalam beberapa fatwa ulama, ya, termasuk dalam fatwa ulama Malaysia pun, dia membenarkan 4 perkara ini, anjing-anjing ini, dalam bentuk belaan. Dalam bentuk belaan yang terdidik. Ya, bukan bela saja, tapi tak erti buat kerja. Itu berat. Ya. Dan anjing-anjing yang dijadikan pet, diletakkan dalam rumah, dimain, dia apalah, okey, hukum dia di dalam hadis apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harsin atau masyiatin. Sesiapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang pahalanya sebanyak 1 qirat setiap hari, kecuali anjing yang digunakan untuk tujuan keselamatan atau
penternakan. Okey, riwayat Al-Bukhari. Maka pada hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua bentuk anjing tidak dibenarkan disimpan macam mana kita simpan kucing. Ya, kita Malaysia simpan kucing. Kenapa? Kalau kita boleh simpan, tetapi pahala kita akan hilang satu qirat. Berapa banyak satu qirat tu? Satu qirat yang Rasulullah bila sebut satu qirat, satu qirat, karat, apa? Yang disebutkan emas, apa? Karat kan? Okey. Karat. Karat yang lain lah. Susah nak sebut karat dah, yang orange tu apa ni untuk makan lah dah. Okey, yang penting qirat dalam bahasa Arab qirat. Okey, satu qirat yang Rasulullah katakan bersamaan Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud yang tingginya dan panjang lebih kurang 8 ke 9 kilometer. Bayangkan hilang amalan tiap-tiap hari disebabkan benda seekor anjing. Sedangkan kita nak membina satu amalan itu sampai satu qirat tu, ya, bukan senang. Kalau amalan di antara amalan yang dapat satu qirat pengurusan jenazah. Dalam pengurusan A sampai Z dapat 2 qirat, kan? Bakti besar. Dan mana kita dapat orang mati tiap-tiap hari? Kecuali di Mekah je, kan? Di Mekah dapatlah waktu kita solat 2 rakaat itu pun kalau kita tak malas, kita solat 4 takbir tu, maka kita dapatlah paling kurang 1 qirat. Ya? Okey, dalam bab ini mengingatkan kepada kita, ya, bahawa membela anjing ada satu isu yang lain masalahnya. Okey. Dan yang kedua, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat maut, ahlan wa sahlan, dia masuk, dia tagih kamu bela anjing, dia tak bela anjing, dia masuk. Okey? Jadi malaikat maut masuk. Tetapi malaikat rahmat tidak akan masuk berdalilkan Jibril tak datang bertemu dengan Rasulullah, ya, dalam kisah anjing keluar di tempat rumah dia tu. Okey? Nanti orang tanya, macam mana anjing tu? Dari mana, kan? Kita tak nak bicara bab itu. Nanti panjang cerita dia. Okey. Kemudian di antara syarat anjing yang dibenarkan adalah anjing yang terlatih mengikut arahan di dalam pengurusan tertentu. Ini semua anjing yang dibenarkan adalah anjing yang terlatih. Okey? Bukan anjing pet. Penting ni pasal isu dulu di Wan Utama dulu tu. Ya, tahun berapa ke ada tengok dalam itu. Cuma isu dia berkaitan dengan menyentuh anjing. Kan? Bila dah nyentuh nak bela lah tu. Jadi kita halangkan benda-benda tu, ya. Hukum menyentuh tu ada perbahasan dia lain, tetapi dia akan bawa jadi sampai dia pegang pet tu, kan. Macam kucing dia buat. Di situ ada masalah. Ya, kita lihat, walaupun nak cara tu kita kata nak membuka minda, tetapi bila dah sampai dia pegang macam kucing tu bermasalah. Okey. Habis bagaimana kedudukan hadis yang apa, kisah Bani Israel yang memberi minum? Itu lain pula cerita dia. Dia bukan bela, dia membantu minuman. Ya, dia membantu. Kita tengok anjing tu sekadar tersepit dekat tepi jalan tu. Kan? Apa perlu kita buat? Tolong. Nanti orang kata seperti melepas anjing tersepit. Apa maksud dia, kan? Apa maksud tu? Kita lepas dia gigit kita pula, kan? Okey. Ala kulli hal nak cerita dalam kes-kes macam tu tak apa. Ya, bukanlah maksud bawa kereta nampaknya langgar, kan? Tak. Ya, kena ada simpati juga dalam makhluk-makhluk yang berbentuk begitu. Cuma untuk dijadikan binatang belaan tidak boleh. Bahkan kalau kita tengok baca dalam surat khabar, ya, 5 tahun yang lepas di Perancis buat satu kilang aiskrim anjing. Untuk anjing ada aiskrim dia sendiri. Masya-Allah. Untung anjing duduk sana. Okey, baik. Okey, dilatihkan. Bagaimana kita nak tahu kategori anjing itu dilatihkan? Kenapa? Kerana anjing-anjing yang dibenarkan dalam Islam ini, yang kita dah kata apa? Untuk jaga rumah. Okey? Lagi jaga kebun, ladang, lagi memburu, lagi bantuan. Okey. Bantuan tak kira lah, termasuk orang buta tu anjing bantuan. Jadi kita kena tahu bahawa anjing tu memang dilatih, orang yang betul melatihnya. Anjing memang cerdik, kita tak nafikan. Anjing cerdik, dia ada akal dia. Jadi dia dilatih oleh orang yang layak melatihnya. Okey? Dan bidang mereka masing-masing, macam kita lah, bidang kita masing-masing.
ya, yang ni kerja doktor, yang ni peniaga, yang ni dia ada bidang masing-masing. Jadi dia tak boleh anjing yang menjadi polis punya ataupun untuk mengesan dadah tu digunakan pergi memburu, tak boleh. Kerana dia jadi tak reti. Aku bukan tugas aku ini, macam kita lah. Bukan bidang kita nak bagi. Begitu juga anjing. Jadi bidang anjing yang memburu dia diuruskan oleh orang yang pemburuan punya isu. Okey? Nak ambil daripada situ. Dan anjing yang bahagian jenayah ni itu bahagian yang ialah ada bidang mereka masing-masing. Senang cerita. Supaya bila diletakkan tempat itu mereka anjing-anjing ni reti buat kerja. Ini tak bagi anjing tu pergi tangkap ayam, bantai dia makan ayam. Dia tak ikut arahan. Jadi tak boleh. Binatang macam tu tak boleh dibela. Okey? Dia tak pandai nak ikut arahan. Kalau ikut dalam perbahasan tu dia kata mesti anjing itu faham arahan. Okey, pergi. Maka dia pergi. Dia kejar sampai dapat. Okey? Itu tak boleh. Itu boleh dibela. Ya. Sebab tadi malaikat rahmat tak masuk. Ya. Bagaimana solat dia, amalan? Itu solat amalan terima. Cuma malaikat rahmat tak masuk, kebaikan tak masuk. Ingat ya, perut kita bila makanan tak masuk, apa yang masuk? Angin kan. Macam tu juga. Bila malaikat rahmat tak masuk, syaitan masuk. Kita tak nak begitu. Okey? Dah makan dah semua? Alhamdulillah, penting tu. Kau angin masuk. Baik. Sekarang kita dah nampak syarat-syaratnya mestilah anjing-anjing yang berkelayakan. Ya, maksudnya anjing pun ada kelayakan, ada sijil dia, diploma dia. Ya, untuk menjadi anjing kita. Okey? Jadi mereka pun belajar dan pastikan kita nak ambil anjing, kalau memburu kita ambil anjing memburu. Kenapa? Dia berkaitan dengan gigitan anjing itu. Ya, menarik sekali. Pasal anjing yang diajar memburu, cara gigit dia lain. Berbandingkan anjing yang diajar mengesan jenayah dadah, gigitan lain. Ya, gigitan mengesan dadah tu dia tak lepas. Tak lepas, tapi gigitan memburu tu ada cara dia dan dia tidak gigit sampai macam dia nak makan, lain. Okey, itu yang menyebabkan perbezaan. Cuma kalau nak bertanya tentang hukum, adakah kena sama? Kan dia jadi isu tu kan. Anjing gigit kan? Kan dah jadi. Kena sama ke? Tak ke? Tetapi hadis tidak pernah menceritakan adanya sama di situ. Kan pelik kan? Sedangkan kita tahu bahawa ianya berlaku pada bangsa Arab pada ketika itu. Anjing kerja dia menangkap ni. Ya, lepas tu tidak diarahkan. Rasulullah kata sama. Tak pernah dengar. Cuma yang kita dengar pada jilatan anjing dalam bekas saja. Itu yang menjadi perbahasan ulama. Namun kita hormat ya. Kita hormat kerana di kalangan mazhab berselisih pandangan. Macam bab jilatan ittifaq, semua sepakat dalam mazhab tidak ada yang mencanggahi dengan hukum membasuh bekas jilatan anjing itu dengan 7 kali, salah satunya dari tanah. Cuma yang menjadi perbahasan dia, bagaimana jika kita sentuh dia. Yang situ khilaf ulama. Kita kena raikan. Kenapa? Bukan calang-calang ulama. Mazhab Hanafi membicarakan mazhab Maliki yang memang hampir-hampir besarnya masyarakat kita di antaranya mazhab Hanafi. Itu pasal kita melihat mereka masalah anjing tidak menjadi masalah dalam belaan mereka. Okey? Di mana sentuhan anjing tu bagaimana kedudukannya? Adakah kena sama? Ya, misalnya dia gesir ke kaki kita, adakah kena sama? Ya, jadi perbahasan. Namun pada mazhab Syafi'i dia ada sama. Okey? Tetapi pada mazhab selain daripada Syafi'i, ya, menjadi perbahasan. Ada yang mengatakan tidak ada sama. Dia mendatangkan dalil di zaman waktu Masjid Nabawi itu terbuka kan, open. Tu anjing keluar masuk kadang-kadang di Madinah. Rasulullah tak mengarahkan sama. Satu. Dan kedua, lepas anak anjing keluar dipangkin Rasulullah tu, kita tak dengar hadis Rasulullah. Dan Jibril yang turun pun mengatakan, ya Muhammad sama. Kalau benda tu betul, ya tegas, haram jatuhnya, dia akan sampai juga wahyu. Tetapi tidak. Di situ yang menariknya. Maka berlaku perbahasan ulama. Okey, kita kupaskan. Ini siapa yang alhamdulillah terima tak terima pun tak apa. Ini perbahasan ulama. Ya.
Bagi saya tak menjadi masalah. Kita menghormati semua pandangan selagi hujahnya kuat, yang ada dalil dan fakta kita hormati. Kena kaedah bermazhab, ya, mazhab-mazhab ni kita kena hormati antara satu sama lain. Namun bagi saya sendiri cuba mengambil yang paling rapat, dekat dengan fahaman Quran dan Sunnah 3 kurun terbaik. Itu bagi saya. Kita bukan nak ambil kesempatan, nak ambil mudah. Setengah orang nak ambil jalan mudah, tak boleh. Dia bukan kaedah begitu. Okey, di antaranya yang menjadi perbahasan ini, apabila anjing tu yang keluar dipanggil Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menyamak, dan Jibril pun tak mengarahkan Rasulullah menyamak. Hanya Jibril mengatakan rumah yang ada anjing je, ya, aku tak datang kerana ada anjing. Ini mengisyaratkan, ya, ada anjing di dalam rumah. Benda-benda ataupun rahmat Allah ataupun malaikat-malaikat rahmat ini dia tidak akan ada. Malaikat ada tak sama kita ni? Sampai bila? Sampai bila-bila, ya. Ya, Raqibun Atid paling kurang. Ya, lepas tu siapa? Kalau kita tidur ambil wuduk, sebelum tidur malaikat ada bersama kita. Namun begitu kita mengharapkan Allah, ya, segala-galanya kebaikan dari Allah. Okey, baik. Sekarang bagaimana kedudukan anjing yang menggigit ini sedangkan dia gigit dah masuk mulut? Dalam hadis itu adalah hadis yang berkaitan dengan bekas itu disamak sebabkan jilatan anjing. Kalau anjing tu gigit ayam, macam ayam hutan ke, burung ke, agak-agaknya lidah dia tak keluar ke? Mesti kena juga kan? Okey? Tapi kenapa tak dibicarakan tentang samak dalam bab ini? Okey? Ini satu persoalan yang kita menarik sekali lah bagi saya. Kenapa? Kita melihat gabungan fahaman-fahaman ini diikuti dengan fahaman saintifik juga, supaya kita terbuka melihat apa yang sebenarnya. Okey. Menung kejap. Ya, tapi kita dah makan tu yang jadi masalahnya. Cuba ingat mempelam ke? Okey. Ingat benda yang mengeluarkan ayo kita. Telio kata orang kan. Ustaz. Ya. Dia tak jilat, tapi saliva dia jatuh kat tempat. Okey, nanti jap. Jangan ingatkan dulu benda yang telio ni kita. Oh, sorry, bahasa Perak telio kan. Apa orang bahasa ni? Terliur. Perak telio. Okey. Dah ingat dah apa dia? Rendang tok ke apa je, apa-apa jugalah yang boleh terliurkan kita. Okey. Tahu tak bagaimana sistem dalam diri kita ni, enzim bertindak? Bila kita teringat tu terliur, satu enzim keluar. Itu yang menjadi hujah. Bila kita nak makan, yang selera tu, terliurnya aku kan. Itulah yang berkaitan dengan enzim yang keluar daripada lidah ataupun jilatan anjing sewaktu dimakan, dijilat. Itu yang menjadi. Dan jilatan itu disebabkan enzim itu mengandungi unsur-unsur yang tidak boleh dicuci melainkan dengan samak. Tetapi selain daripada itu, dia tak keluar enzim itu. Waktu dia gigit binatang tu, dia buat kerja, dia tak keluar enzim tu. Macam kita buat kerja, mana keluar enzim? Ya, tak selera nak makan, aku penat lah kan. Kan macam tu. Dan juga dari situ juga membahaskan bahawa apa juga kerja-kerja dia jilat, kadang-kadang dijilat tuan dia kan. Dia tidak keluarkan enzim itu, bukan dia nak makan tuan dia. Kan? Apa dia? Kalau macam kita dekat custom kan, kalau anjing datang dekat kita kan untuk cium-cium, tak ada lah kan. Itulah Dan saya nak menceritakan berkaitan dengan hukum hakam jilatan tu kan. Kenapa yang sampai di kalangan ulama mengeluarkan hukum situ, tetapi ulama lain dia kata tang gigit binatang seperti gigit binatang buruan ni tak diarahkan sama. Tentulah. Tetapi bagi mazhab Syafi'i dia mengarahkan sama. Ya. Okey. Kita hormati. Ya, tetapi bagi saya bila saya tengok dalam keadaan begitu, saya melihat wallahu a'lam, saya cenderung pada mazhab yang lain, ya, yang mana tidak satu dalil mengarahkan sama dalam gigitan anjing yang berbentuk begitu. Ya. Tapi kalau kita was-was, sama. Senang cerita. Aku was-was lah, aku sama lah. Okey, sama, alhamdulillah, tak menjadi masalah. Ya, bahkan itu mengikut pandangan satu mazhab di antara mazhab Syafi'i. Kita hormati. Jangan sampai bergaduh. Saya nasihat benda-benda fiqh macam ni jangan sampai bergaduh. Ini sampai yang satu rumah pula bergaduh, aku nak sama, aku tak nak sama. Mudah kata terpulang. Bagi saya terpulang. Cuma bagi saya tak sama.
Itu bagi saya. Kenapa? Saya berhujahkan dari sudut fahaman yang begitu, pusingan hadis dia. Okey? Tetapi kalau mereka yang nak sama, alhamdulillah tak menjadi masalah, kita hormati. Kerana itu adalah manhaj di antara mazhab Syafi'i yang perlu kita hormati. Ustaz, apa beza tamak dan sentuh? Ha? Sentuh? Sertu. Apa tu? Sertu. Sertu apa tu? Baru dengar. Saya ada kawan nama dia bin Sartu. Itu ada. Tapi Dia kata, saya pernah dengar samak tu macam kita samak kulit, tapi sentuh. okey. Okey, bila disebut samak sertu, macam mana? Sertu macam mana dia? Samak kulit lain. Okey. Jadi kita basuh kulit, Aha. itu baru samak. Yang basuh yang 7 kali tu, itu sertu. Oh, sertu. Okey. Okey, dia hanya istilah lah. Ya, istilah-istilah yang diguna. Saya pun tak tahu sertu. Inilah pertama kali dengar. Sertu. Orang Kedah sertu. Orang Kedah lah. Okey, baik. Jadi, dengar ya. Jadi dalam bab samak ni, okey, samak kulit lain. Okey, samak kulit lain. Ini samak berkaitan dengan anjing. Okey, daging jilatan anjing. Perbahasan begitu dahsyat. Ya, jangan kita bergaduh kerana perbahasan begitu dahsyat. Bagi saya takkan berdebat dalam bab ini. Kenapa? Saya belajar dan saya buat sikit research dalam bab ini. Kita lihat bentuknya, setiap jilatan itu memang ada benda yang terkeluar daripada lidahnya. Kenapa? Jilatan dia itu jilatan selera, jilatan nak makan. Dia mengeluarkan enzim yang mana yang mengeluarkan bahan-bahan yang tidak mampu dicucikan, melainkan dalam bentuk samak sertu. La ilaha illallah. Samak lah senang, susah nak menyebut. Okey, dalam bentuk itu sahaja. Okey, ada lagi? Kita nak melangkah ni satu-satu, tak apa, insya-Allah kelas kita kelas santai. Ya. Okey. Dan bagi orang yang menganggap tidak ada melainkan samak itu dari sudut itu saja, kita hormati. Okey? Dan kalau kena anjing pun bagi dia tak ada samak, kita hormati. Ya, kerana apa? Kerana hujah kuat dalam bab ini. Ya, hujah kuat. Dan kalau dia arahkan anjing itu menangkap pun dia tak samak pun tidak menjadi masalah kerana ada hujah dia. Okey, bagi adik-adik hanya cerita yang membuka minda aja. Okey? Baik. Okey, boleh? Kita nak melangkah lagi ni. Ada apa persoalan? Was-was ke? Tak apa, tanya. Dan ini menjadikan satu benda yang mudah bagi kita. Ya, kalau anjing dan di antaranya kalau anjing datang pergi gesel kereta kita ke kan, tak payah samak pun tak apa. Kaedah dia, tak ada apa-apa. Ya. Kalau berlaku cuma yang menjadi perbahasan yang kita bicarakan tentang najis, berapa kategori najis? 3 kan? Apa dia? Najis mughalazah, najis yang berat. Lepas tu mukhaffafah, dan ketiga mutawasitah. Yang paling banyak mutawasitah, yang paling sikit mughalazah dan mukhaffafah. Ya. Okey, mughalazah ini ghaliz, ya, yang dikaitkan dengan 2 perkara pada mazhab Syafi'i. Apa? Pada mazhab Syafi'i adalah anjing. Dia terus sebiji anjing tu. Ya. Dan diikuti dengan babi. Okey. Tetapi bila kita lihat kepada hadis, hanya satu sahaja yang keluar, ialah anjing. Idza wulighal kalbu fi ina'in ahadikum falyaghsil sab'a ulahunna biturab. Bila dijilat bekas oleh seekor anjing kamu, bekas kamu itu, maka hendaklah dicucikan, disamakkan dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Okey, itu clear. Tetapi daging babi yang disebutkan itu tak ada kat mana? Sedangkan kita hidup di atas dasar dalil, fakta. Agama kita agama wahyu, bukan agama akal. Okey. Namun imam-imam berijtihad, betul 2 pahala boleh kita ikut, tapi kalau tak betul 1 pahala, kita tidak diarahkan untuk ikut. Kita diarahkan ikut yang hampir tepat ataupun paling tepat. Okey. Sekarang kita tak jumpa. Memang carilah macam mana sekalipun tidak disebutkan tentang daging babi ini. Ya, tak ada. Babi tidak disebut, melainkan dalam satu bentuk hadis, siapa yang bermain dadu tu seperti mencelumkan tangannya dalam darah khinzir, darah babi.
Ya, nak sebut babi pun takut sekarang. Khinzir. Kerana dilarang. Kan? Larang ke? Tak ada tak? Kafir tak boleh kan? Non-Muslim. Okey. Non-Muslim. Okey. Baik. Itu ada. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada. Kita tidak akan jumpa melainkan dalam sebutan yang kita baca. Ya, diharamkan bagi kamu memakan, di antaranya apa tadi? Ya, wal-lahmul khinzir, dan daging babi. Disebut begitu. Jadi ijtihad di dalam mazhab Syafi'i diambil ijtihad kerana apa? Kerana walaupun tidak disebut dalam hadis, tetapi disebut dalam Al-Quran. Bila disebut dalam Al-Quran berartinya besar. Bagi dia besar hukum dia. Ya. Dan di situ datang kiasnya daging babi seperti anjing hura lazah. Okey, itu pandangan pada mazhab Syafi'i. Namun pada pandangan mazhab kita pula, setengah pandangan ya mengatakan daging babi hanya najis dari sudut macam najis mutawassitah. Dia macam itu hukum dia. Ya. Itu semua di antara mazhab-mazhab Hanafi itu utamanya kan, dia berkait dengan masalah itu hanya begitu. Itu pasal kadang-kadang saya ada cerita kan minggu lepas yang tersilap makan daging babi itu kan, kat pasar tersilap ambil. Okey, jadi macam mana nak kena samak ke? Ya. Masalahnya dah makan samak mulut. Bukan. Okey, silap mudah-mudahan Allah ampunkan, tetapi dia punya acara tidak perlulah disamak kalau ikut kaedah dia. Ya, bahkan cuma kita katakan misalan kita tak galakkan macam masyarakat kita biasakan makan kedai-kedai Cina yang mereka tidak tahu bersih halal haram kan. Kerana kadang-kadang dicampur-campur periuk tu basuhnya ala kadar je, ya, lekat benda-benda yang bernajis, yang masih lagi bernajis, naudzubillah min dzalik. Okey? Ada apa persoalan? Adik, ada apa? Tak ada. Okey. Baik, kita melangkah lagi. Ya, nak. Apa tu babi panggil piglet. Boleh tu orang benda sebagai pet. Apa tu? Anak babi. Tak boleh. Pasal benda tu diharamkan, maka dia tidak dibenarkan. Ada juga orang selera nak jadikan pet. Dia jenis dia macam tikus tapi dia macam babi. Kalau yang mana berunsur-unsur begitu tidak dibenarkan. Tapi saya dalam Quran hanya mengharamkan daging saja. Ya, daging saja. Pasal dalam yang lain Rasulullah tidak menyebutkan seperti mana kucing istimewa dia. Yang Rasulullah mengatakan tawafin. Ya, kucing ni ibarat binatang pet yang sentiasa berada dalam rumah kita. Lain. Beza dengan babi. Lepas tu makanan babi pula teruk. Ya. Ya, nak. Bagus. Memegang chef Islam, memegang daging babi. Kalau dia masak untuk binatang tu, masakan dengan menggunakan binatang haram. Kerana benda yang tak boleh dimakan dimasak. Dia masak apa untuk dia? Ya, dia masak untuk orang, tak boleh. Hukumnya tak boleh. Semua benda-benda yang haram tidak boleh diberi makan kepada orang, walaupun orang tu orang kafir sebenarnya. Mereka makanlah, tetapi kita nak bagi makan kepada mereka tak boleh. Ya, bukan itu kaedahnya. Kerana dia termasuk bila Allah haramkan sesuatu, maka benda tu tidak baik maksudnya. Sedangkan Allah mengatakan memakan makanan yang halal dan tayyib, baik. Ya. Anjing yang basah. Tidak ada beza antara anjing yang basah dengan tak basah. Kita je yang tak tahu dia basah ke tak basah. Anjing tu cuba pegang, kadang-kadang anjing tu berpeluh. Kan? Berpeluh dengan basah peluhan dia. Tidak menjadi masalah. Kita tengok lihat dalam bab tu tak menjadi masalah. Lepas tu kalau kita tengok balik tentang waktu perang Khaybar, kan Rasulullah mengatakan di dalam perang Khaybar ada dua hukum berlaku. Apa dia? Pengharaman mut'ah, yang kedua pengharaman daging keldai ahliyah ni, keldai belaan kampung ni diharamkan. Tetapi walaupun diharamkan makan, adakah dia itu najis? Kan? Okey? Dia tidak najis. Pasal apa? Rasulullah naik belakang dia. Bahkan
Dia bawa para sahabat naik macam kita naik kapcai tu kan. Dia bawa tunggangkan sahabat. Tetapi tak pernah pula dengar lepas turun, alamak, peluh dia ni kena najis. Tak, kita tak dengar tu. Dia cuma haram pada makan, ya, pada makannya. Para sahabat dah buat rendang waktu tu, ya, pada perang Khaybar. Tiba-tiba dikatakan Rasulullah mengharamkan makan keledai. Bayangkan, rendang tok kita dah siap, nak kena buang kerana as-sam wa ta'ah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ya. Anjing dia ada tadi yang haram tu dia nak makan, selera nak makan. Tapi kalau dijilat tu affection, dia suka. Tengok jilat apa tu? Dia suka orang dia jilat. Itu yang saya katakan tadi, jilatan itu ada dibahagi-bahagikan juga dalam perbahasan. Jilatan dia jilat kita tu, dia selera kat kita nak makan ke apa? Itu soalan. Tetapi kalau ada kat badan-badan kita unsur-unsur makanan, itu mungkin. Ya, kalau ada misalnya kita makan kari tu kita letak macam tu je kan. Dia jilat kan. Itu mungkin. Okey, ada hukum dia. Tetapi kalau tak, tidak. Okey, saya membahaskan ini kerana ianya merupakan soalan fiqh dan kita menghormati antara satu sama lain. Okey, dalam bab ini kerana kita melihat Islam ini dalam bab yang jelas dia akan mempermudahkan kita supaya kita tak tertekan. Okey, baik. Sekarang kita langkah hukum hakam buruan secara ringkas. Okey, hukum hakam dia. Pertama, pemburu. Apa yang perlu pemburu tu kena ada? Hendaklah pemburu seorang yang berakal dan dapat membezakan, yakni memayyiz. Memayyiz ni dia dapat beza elok ke tak elok ke, ya. Tapi sampai sekarang kita tengok anak muda pun tak reti nak beza buruk ke tak buruk kan. Tak memayyiz, dah balik dah, tak memayyiz. Okey, itu jumhur ulama. Ya. Kemudian hendaklah dia tidak di dalam ihram. Ya. Kita tengok dia pakai ihram, lajunya, rupanya dia tengah kerja arnab misalnya. Kan? Tak boleh memburu dia waktu berpakaian ihram, waktu nak melakukan haji dan umrah. Hendaklah dia seorang muslim atau ahli kitab. Dua je dibenarkan jika dia seorang muslim dan ahli kitab. Okey, nak bahas lagi ahli kitab ni. Ahli kitab sekarang ke ahli kitab dulu? Okey, sekali kita bahas. Okey. Kemudian hendaklah sewaktu melepaskan senjata atau apa yang digunakan untuk memburu itu dengan ucapan bismillah. Okay, kita lepaskan anak panah ke pistol ke senapang ke apa ke, bismillah. Okay. Kemudian hendaklah memang niatnya untuk memburu binatang tersebut, bukan niat lain. Okey. Dia niat memang nak buru, bukan dia aku nak panah sana tiba-tiba kena binatang tu. Dia tak kira. Itu bukan niat nak memburu. Ya, dia nak buru lain kena binatang lain. Tak jadi. Okey. Okey, tu dia. Itu hukum bagi pemburu. Kemudian binatang buruan, hendaklah binatang buruan itu adalah haiwan yang dihalalkan makan. Okey, itu tidak ada perbahasan, kita dah terangkan. Kemudian hendaklah binatang buruan itu binatang liar, bukan binatang yang manja. Ya, bukan binatang tu adalah manja kat rumah kita bela dalam reban ke apa ke, ya. Dia tak boleh. Dia kena sembelih. Binatang-binatang yang bentuk manja ni kena sembelih. Ya, walaupun binatang tu rusa tu, dah jinak dengan kita. Ya, sembelih. Ini hanya untuk binatang liar sahaja yang susah ditangkap. Kemudian bukan buruan itu atau binatang buruan itu di kawasan Tanah Haram, Mekah dan Madinah, kerana kawasan itu tidak dibenarkan memburu. Yang keempat, binatang buruan tidak hilang dalam waktu lama atau jatuh dalam air. Binatang yang kita buru tu dia tembak dah kena dah, tapi cari tak jumpa lama. Setahun tak jumpa. Sehari suntuk tak jumpa, 2 hari tak jumpa. Okey? Maka tak boleh. Kalau dah tak jumpa, tak boleh. Takut disebabkan kita nak tengok kaedah dia mati itu main peranan. Satu. Dan kedua, kalau dia jatuh dalam air, kerana apa? Tembak-tembak, pum, kita ingat kawasan lapang punya ada kolam kat situ. Kecil je. Dia jatuh dalam tu. Dikhawatiri mati dia bukan kerana tembakan kita, tetapi mati dia lemah. Kan? Maka hukum mati lemas dia lain.
Ya, ulama membahaskan ni disebabkan bila kena tu dia nak tengok darah tu keluar ke tidak. Pasal darah itu memainkan peranan untuk kita makan. Ya, kalau darah yang itu pasal sistem pembunuhan, penyembelihan yang tidak keluarkan darah, berarti darah dalam tubuh binatang tu haram. Dia jatuh haram. Kerana dia adalah darah penyakit. Dalam tu ada penyakit. Okey. Kemudian, jika binatang buruan itu terkena senjata dan terputus dan ia masih hidup, maka bahagian terputus dari anggota badannya, maka yang terputus itu tidak halal. Dan yang masih hidup hendaklah disembelihkan. Itu yang kita ceritakan bahawa kalau buaya dah tangkap separuh, ya, sembelih tu, yang separuh tu biarlah bagi buaya. Jangan kita berebut dengan buaya. Ya, tak boleh. Kenapa? Itu dah kategori bangkai. Apa juga binatang yang hidup, misalnya la ilaha illallah dah jemput orang kenduri, ya. Kambing lembu tak ada, ya. Ada seekor lembu kat tu, potong ekor dia nak buat sup lembu misalnya kan. Okey, ekor dia tu diasingkan tanpa sembelih, hukumnya bangkai, tak boleh. Tu. Okey. Alat buruan terbahagi kepada dua. Pertama, alat senjata. Yang kedua, binatang. Alat senjata, alat buruan hendaklah tajam dan mengalirkan darah. Itu paling kurang tajam seperti pisau ataupun panah apa tu. Dan bila dipanah, dia mengalirkan darah. Termasuk ulama membahaskan masalah ada perkataan bundukiyah. Bundukiyah ni senapang. Bagaimana senapang dia? Itu pasal, tuan-tuan dan perempuan, bila kita nak membahaskan hukum hakam, apa jugalah kan, macam orang sebut tentang Syam, Syria, apa semua tu kan. Berhati-hati kerana kita berada zaman kita tak faham zaman dulu. Oleh kerana tu kefahaman tu amat penting. Kerana zaman dulu bila membicarakan, misalnya saya dah katakan Habsyah kan. Habsyah luas. Kalau kita sekarang Habsyah kecil aja dekat Ethiopia tu. Kan? Berarti kefahaman tu kena betul. Bila kita sebut Syria, Syam kan. Bila masyarakat sekarang bila sebut Syam tu Syria. Dah dulu Syam termasuk Lebanon, termasuk Jordan, termasuk Syria, termasuk Palestin, termasuk itu dia kalimah tu. Disebabkan mereka benci kepada Arab Saudi, mereka guna kalimah tu nak menghentam Arab Saudi. Pasal apa? Muhammad bin Salman bila berucap tu dia tak sebut Palestin, kan? Dan dia perkeluarkan hadis yang disebutkan tentang Syam. Jahat. Ini orang-orang yang cuba nak memburukkan. Dia nak memfitnah, dia guna, dia pusing-pusing. Okey, berhati-hati. Jadi, bundukiyah tu bila dibacakan balik, bundukiyah senapang pada zaman dahulu, senapang tu ya, yang dikatakan tidak halal oleh imam-imam pada zaman itu adalah bukan senapang macam zaman sekarang. Ya, senapang zaman sekarang ataupun senjata M16 atau Kalashnikov apa semua tu, ya, itu dikategorikan senjata yang seperti pisau juga, tajam. Kalau tembak dekat hancur, ya, tajam, laju. Okey, walaupun nampak tumpul tetapi kelajuan itu dia ambil kira dan menyebabkan dia seperti pisau juga, maka dibenarkan. Ada pun bundukiyah pada zaman itu, senapang pada masa itu dia gunakan peluru macam kita ambil lastik baling. Dia macam tu. Ya, peluru dia macam batu tu, tanah tu yang keras tu dia tembak orang, tak mati. Apa jadi? Sakit. Kan? Jenis patah gigi, ya, sakit mata, sakit hati bila kena tu. Okey, dia masih hidup. Tapi kalau senapang sekarang ni kalau tembak, apa berlaku? Dia tak sakit hati dah, dia mati. Okey? Baik. Kemudian alat yang tajam boleh mengalirkan darah. Adapun suatu yang tumpul seperti lastik tidak halal melainkan dengan penyembelihan. Boleh guna tembak, gunakan benda-benda tu, tapi dah jatuh, kalau dia dah mati tak boleh, tak halal. Tapi kalau dia melupur tu sembelih, maka dibenarkan. Kemudian dihalalkan penggunaan senjata api buat kurungan untuk acara memburu. Nanti dia ambil, dia dengar Ustaz Fadil kata halal guna senjata api, terus polis tahan, kan? Dan dapat kebenaran. Dia macam di antara senjata yang diguna dalam memburu peluru tabur. Siapa yang tahu peluru tabur tu, dia tembak tu dia keluar macam apa tu, kecil je, zoom, kena. Binatang, yakni kita menggunakan binatang dalam siri memburu. Pertama, dibenarkan mengguna binatang liar buas yang telah diajar.
Ya, boleh diajar, digunakan. Zaman sekarang binatang liar pun dah jadi baik. Ya, macam di Dubai tu dia bela singa, dia bela harimau kan. Kita ingat dia nak terekam, dia pergi jilatnya lah apalah. Yalah, dibela daripada kecil kan. Okey. Kalau dibela dan dididik, maka dibenarkan. Termasuk dalam binatang ini, termasuk helang yang pernah kita tanya pada pelajaran yang lepas tu kan. Helang yang diajar untuk memburu, dibenarkan. Okey. Binatang diajar dalam pemburuan sahaja. Binatang yang nak digunakan ini hanya dalam bentuk pemburuan sahaja, tidak untuk membantu orang ataupun mengesan mayat-mayat yang hilang ke apa, tak, bukan untuk tu. Untuk pemburuan sahaja. Bidang dia. Binatang itu dilepaskan oleh seorang muslim ataupun ahli kitab dengan ucapan bismillah. Itu penting. Kemudian binatang itu tidak sibuk urusan lain selepas melepaskannya. Ya, lepas-lepas dia pergi melepak dulu kejap lah. Aku dah lepak, bos aku ni nak suruh aku kerja ke. Maksudnya dia pergi cari lain, cari makan ke apa. Dia tak boleh. Dia lepas memang tujuan untuk tangkap binatang tu. Okey? Yang kelima, tidak bercampur dengan orang kafir penyembah berhala. Maksudnya dalam siri ni, binatang-binatang ni, misalnya kita kelompok yang ramai kadang-kadang buat pertandingan kan. Tak kira muslim kafir ada, kita lepaskan binatang ataupun kita lepaskan tembakan. Waktu tu sama-sama kita lepaskan tembakan siapa yang dijangka kena. Kan? Kalau kita beramai-ramai tu ada orang kafir yang juga melepaskan tembakan, di sana ada was-was yang berlaku. Kenapa dia lepaskan tembakan tidak baca bismillah? Okey, tangkap anjing tu dah berebut-rebut tangkap, tiba-tiba dapat, ya, kalau anjing tu bukan daripada orang Islam maka dia bermasalah. Dia tidak boleh diambil. Kenapa? Dia tidak dilepaskan dengan ucapan bismillah. Okey. Yang lainnya tidak melanggar larangan kerajaan kan. Itu di antara perkara yang penting. Kenapa? Kalau kita langgar larangan kerajaan, berarti dia hukum dia lain pula. Ya, berdosa dari sudut lain. Baik, okey, sekarang kita lihat. Kita balik kepada ayat ni. Mereka menanyakan kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkannya dengan melatihkannya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Okey, selesai masalah buruan. Termasuk binatang yang buas itu termasuk anjing, yang dikatakan para ulama tafsir mengatakan anjing. Okey, ada apa persoalan? InsyaAllah lepas ni mengguru kita. Okey. Ya. Maksudnya tangkap usaha. Ya. Kalau anjing tu tangkap, okey. Di antara kaedah juga yang dimasukkan dalam bab ini, bila kita tembak anjing tu datang bawa binatang tu kan, memang dah terluka lah. Kalau tak, binatang tu tak jatuh. Kemudian didapati sebahagian anggota dia hilang. Misalnya kaki burung hilang kan, yang seolah-olah dimakan, maka di situ hukum dia akan berubah. Kita tak boleh makan binatang tu. Kerana apa? Dijangka anjing itu menangkap untuk dia. Dia lapar, tuan tak bagi aku pause sikit separuh, dia separuh bagi kat tuan. Kita share. Ya, tak boleh. Kerana anjing tu dah tangkap untuk diri dia. Dia bila tangkap tu mesti berbentuk sempurna. Ya, tak ada macam kena makan. Takut pasal bila dia makan tu seolah-olah dia bergelut dengan binatang ni, dia matikan, lepas tu dia nakkan separuh bahagian. Maka hukumnya untuk anjing untuk buruan tu tak boleh dimakan. Jadi dia kena bawa salin yang betul-betul asalnya lah. Tak boleh sembelih. Kalau dia dalam keadaan dah mati tak boleh sembelih. Kalau dia hidup, sembelih pun boleh, tak menjadi masalah. Boleh.
Dengan syarat ucapan bismillah. Okey. Sekarang kita nak masuk ni bab ni. Boleh ke? Membicarakan ahlul kitab. Kita pula tengah anti Yahudi ni. Geramnya kan. Okey, kita nak masuk ni pasal hukum hakam. Baik, kita masuk. Sekejap kat ayat ni. Ya. Ayat yang penyembah berhala. Kenapa dia spesifik kafir yang penyembah berhala? Penyembah berhala. Maksudnya kafir yang ahli kitab tu. Okey, dia sebenarnya kalimah tu ausan, penyembah berhala. Berhala bukan semestinya yang tertonggok seketul batu ke apa, tak. Berhala kalau diikutkan, semua bentuk-bentuk penyembahan selain daripada Allah adalah berhala. Ya. Baik, sekarang kita masuk bab yang agak besar dan agak yang isu besar sekarang ni, tak apa ya. Saya pakai whiteboard juga. Pertama, manusia terbahagi kepada 3, 2. Okey, Islam. Kita ambil Islam belah kanan. Okey, Islam. Sana belah kanan ni. Islam. Kafir. Okey. Islam dan kafir itu kehidupan kita yang tak dapat nak diubahkan. Kenapa kita berada pada keadaan yang begini selepas berlakunya peristiwa penyembahan berhala-berhala di zaman Nabi Nuh AS. Maka berpecah umat kepada 2 kelompok. Pertama, kita mengucapkan Alhamdulillah dan doakan untuk nenek kita, Allah ampunkan dosa mereka. Ya, kerana sebabkan mereka kita menjadi seorang Muslim. Ya, Islam baka kata orang. Ya, tak samalah. Tapi paling kurang Islam tu ada pada diri kita. Dia merupakan satu rahmat yang Allah bagikan. Dan juga kita berdoa kepada siapa yang pertama sekali membawa Islam yang sampai tersebar luas di bumi Malaya ni. Ya, para mesuara yang masuk Islam. Ya, selepas dia lari daripada kerajaan Majapahit dan singgah ke Temasek, kemudian datang ke Melaka dan dia membuka sebuah negara yang diberikan nama Melaka. Maka disitulah bermula Islam selepas saudagar-saudagar datang. Ya. Jadi disebabkan masuknya Islam dia beriman, maka akhirnya satu bumi Malaya, bahkan bukan bumi Malaya ni saja, hampir semua Nusantara Asia Tenggara kita menganut ajaran Islam di bawah kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ya, hebat, kita hebat, tetapi sejarah hilang. Sejarah kehebatan kita hilang. Penjajah British jahat, ya, tak kira Belanda, Portugal ke apa, dia merahsiakan kehebatan kerajaan kita, kerajaan keislaman Melayu Melaka. Maka disitulah bermulanya Islam tersebar sampailah tok nenek kita, Alhamdulillah. Kalau ikutkan di Malaysia ada berapa ni kekuatan empayar yang besar kat negeri kita, tanah Melayu ni? Pertama, kerajaan Majapahit. Kedua, kerajaan Berwas. Yang ketiga, kerajaan Langkasuka, Buddhis, ya, Buddha di bahagian utara. Itu pasal lekat Langkawi, ya, Buddha. Di bawah Hindu, ya. Asalnya agama fitrah kita, agama Islam, tapi dah masuk kerajaan ini. Tetapi Alhamdulillah, bila bayangkan Sriwijaya tu, ya, para mesuara kerajaan Sriwijaya baru je duduk, dah kalah dengan Majapahit tu, baru je duduk di Temasek, lari ke Melaka. Bila duduk di Melaka, dia mengasaskan sebuah kerajaan. Tak sampai beberapa tahun terus menjadi satu kekuatan yang cukup dahsyat. Itulah Islam, kalau nak tahu. Bila dianuti dengan cara yang betul, dia naik mendadak sehingga muncul menjadi sebuah negara yang terkuat, sebuah empayar yang terkuat, yang sehingga sejarah Melayu kita terkenal dengan kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ya, semua ni saudara mara kita, Indonesia, Brunei, Filipin, lepas tu apa, Thailand, Kamboja, semua saudara keislaman kita sebenarnya. Kita tidak ada sepadan. Cuma sifat penjajah British pecah dan perintah, dipecah-pecah-pecah, akhirnya dia perintah. Tu ya. Baik. Sekarang Islam pula terbahagi kepada, okey, satu, Islam yang betul-betul Muslim. Okey, Muslim mukmin. Kemudian Islam fasik. Okey, dan yang ketiga munafik. Okey. Yang terbaik dalam Muslim kita tahu, minan nabiyyin, para nabi. Okey. Siddiqin,
syuhada dan salihin. Kita cubalah dapat salah satu ni. Yang ni mungkin tak dapat, tapi yang ni ada ruang lagi. Okey. Fasik ni, semua orang yang zalim, orang yang melanggar arahan Allah kategori fasik. Dan munafik memang dia terasing kerana dia sebenarnya kafir, tetapi dia masih lagi mengaku dirinya Islam. Dan munafik muncul di waktu Islam lemah. Ya, dia muncul. Waktu Islam kuat, dia takkan muncul. Dia takut. Okey, ni dia. Baik. Sekarang kita tengok pula. Kalau nak tahu jin pun macam inilah juga. Cuma jin tak ada ni je. Para nabi dia tak ada. Ya. Okey, manusia kafir terbagi kepada dua. Okey. Apa dia? Oh, okey. Okey, dia begini. Dia kafir yang boleh kata baiklah sikit. Okey, baik dan tak baik. Okey. Yang baik ni macam Abu Talib yang membela Rasulullah. Yang baik ni macam orang-orang yang tak mengacau agama kita. Okey, itu baik. Yang tak baik ni yang mengacau ni. Dan di sini ada pembahagian kafir ni, ya, sebenarnya kafir ni terbahagi kepada dia istilah dia kafir. Macam mana kita nak buat tu? Kafir zimmi. Okey. Kafir. Woi, semangat kita kafir harbi ni. Kafir ahdi atau musta'min kata, dan kafir harbi. Okey. Kafir zimmi dengan ahdi ni dikategori kafir yang baik. Okey, kafir zimmi dan ahdi ni dikategorikan kafir yang baik. Sulit. Zimmi, ahdi ataupun musta'min lah. Kadang orang gunakan musta'min, minta keamanan. Musta'min. Dan kafir tak baik ni kafir harbi. Okey. Kafir yang mengacau. Tapi kalau kita sebut bukan semua yang tak baik harbi. Ada dalam ni pun dia jadi tak baik. Okey. Clear? Siapa dia kafir zimmi ni? Kafir zimmi adalah kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam yang membayar ufti atau cukai kepala. Ni kafir zimmi, membayar cukai kepala kata orang. Di bawah pemerintahan Islam, tulis, di bawah pemerintahan Islam yang membayar cukai kepala. Ya, dan orang Islam wajib mempertahankan mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti aku. Bagi besar kedudukan mereka ni, kafir zimmi ni. Okey? Kemudian kafir ahdi, kafir di bawah perjanjian. Seperti di mana? Di Malaysia. Kita tak kacau kamu, kamu jangan kacau aku. Okey? Itu kafir yang ada sekarang ni di Malaysia, kafir ahdi di bawah perjanjian. Oleh kerana itu kita tidak menyakiti mereka, tapi mereka sakiti kita. Ya? Musta'min, kafir yang datang minta perlindungan, ya, kepada negara Islam. Ni semua kafir yang dikategorikan kafir yang boleh kita berdakwah. Muamalah kita kena baik dengan mereka. Jiran kita kafir tu kena layan seperti jiran-jiran biasa. Ya. Dan ini kafir yang boleh kita berdakwah. Ya, dakwah ni memang peluang besar untuk berdakwah kepada mereka. Namun begitu kafir ahdi, kafir harbi adalah kafir yang mengisytihar perang kepada negara Islam ataupun orang-orang Islam. Cuma harb ni peperangan, ahdi ni perjanjian, harb peperangan. Maka kafir yang begini perang, kita lawan. Seperti kalau sebuah negara kafir datang menyerang negeri Islam, misalnya di Iraq dahulu, Amerika menyerang, maka mereka kafir harbi. Dan Yahudi kafir harbi. Cuma
Kita bahagikan sedikit di mana dalam kafir ini ya, semua mereka tak betul. Satu, kenapa? Mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Semua set dalam minda mereka bukan ahli Islam. Berarti mereka ni tidak baik di sisi Allah. Cuma ulama dibahagikan kepada mereka kafir, ahlu kitab dan kafir ahli Ausan. Dikatakan Ausan ni penyembah berhala. Berhala lah. Apa juga yang ni? Ausan. Bahasa Arab dia Ausan. Okey, ni dia. Sekarang kita nak bicara ahli kitab. Dah dibahagikan dua. Tetapi ingat, dua-dua tu ada masalah. Kerana mereka tidak beriman. Cuma bila dibahagikan, Allah seolah-olah masih lagi memberikan kelonggaran kepada mereka dan keistimewaan tertentu pada mereka. Ahli kitab. Kenapa? Telah pernah beri kitab ya kepada mereka. Selain daripada Yahudi dan Nasrani dikatakan ahli Ausan. Buddhis ke apa juga disembah selain daripada yang mana mereka ini tidak diturunkan kitab, maka mereka tidak dipanggil ahli kitab. Semuanya Ausan, penyembah berhala. Walaupun baik macam mana pun, mereka itu di sisi Allah penyembah berhala, tak baik. Merapi. Termasuk Ausan. Okey. Cuma ahli kitab dah kita set bahawa mereka tu orang kafir. Cuma ada keistimewaan yang tertentu. Okey. Pasal apa saya tekankan mereka orang kafir supaya jangan kita memandang remeh kepada orang Islam. Kerana kadang-kadang dia pula baiknya akhlak dia apa. Kita dah mengangkat mereka. Ingat orang Islam ni di sisi Allah yang terbaik. Okey. Dalam Islam, dalam agama kita, orang Islam adalah orang yang terbaik. Jahat macam mana pun kita tegurlah. Tetapi mereka itu di sisi Allah diambil kira orang yang terbaik. Terpasal kalau sembelihan mereka ni walaupun mat rock ke mat motor ke apa kan, dia sembelih ayam tu yang dilanggar tu, kita boleh makan. Halal. Ya. Okey. Kecuali ahli kitab jugalah. Okey, sekarang dah nampak dah. Okey. Cuma perbezaan ini kita kena ambil kira. Kenapa? Bila kita tengok dalam Al-Quran Allah bezakan kafir-kafir ni. Misalnya dalam surah Rum, Ghulibatur Rum kan, ayat tu menceritakan tentang jatuhnya. Nah, kita tengok buka dalam surah Rum apa yang berlaku. Okey, dalam surah Rum, surah yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat pertama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui maknanya. Telah dikalahkan bangsa Rum di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah, dan di hari kemenangan bangsa Rum itu bergembiralah orang yang beriman, kerana pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Apa nak diceritakan tu? Di sini, dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan sesudah, dan di hari kemenangan bangsa Rum itu
bergembiralah orang yang beriman. Apa kaitnya kan? Bergembira orang beriman. Itulah yang membezakan antara penyembah berhala dengan ahli kitab. Kerana orang Rom adalah ahli kitab. Ya, disebabkan itu orang beriman gembira kerana ahli kitab menang. Ya, kerana mereka menyembah Allah. Ahli kitab ni masih lagi menyembah Allah, cuma dia sembah Allah cara dia lah. Ya, tetapi ahli awsan tak, dia tak menyembah Allah, dia menyembah berhala. Oleh kerana itu orang Islam gembira kerana kemenangan ahli kitab disebabkan mereka masih menyembah Allah. Ada kelonggaran kerana terutamanya Rom pada zaman tu seperti Najasyi. Kan kalau Najasyi itu kan dia mempermudahkan orang Islam. Jadi itu pasal orang Islam agak ni. Tetapi kalau kita saksikan ahli kitab terbagi kepada dua. Kan? Yahudi dan Nasrani. Okey. Dua-dua ni pula ada bezanya. Yahudi keras kepala, Nasrani ada kelembutan sedikit. Kena faham, kerana Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang Nasrani ni dia boleh menangis, tapi orang Yahudi susah nak menangis. Ya, menangis tipu dia. Menangis betul tak ada. Tu dia. Kalau kita nak kenal tabiat, ya, tetapi mereka tetap ahli kitab. Yang Allah kata, Allah masih lagi memberikan ruang kepada mereka. Okay. Kalau kita tengok dalam ayat dalam surah Nisa, kalau tak salah, ataupun surah nanti, yang mana Allah ceritakan orang Yahudi, orang Nasrani ni, bila dengar ayat Quran dia boleh menangis. Ya, melihatkan kebenaran. Tetapi Yahudi agak keras. Itu pasal bila seorang Yahudi masuk Islam, nilaiannya memang berkualiti. Itu pasal kita pernah dengar Maryam Jamila, kan? Wanita yang hebat ni, dia Yahudi masuk Islam, susah nak dapat. Ya, orang yang Yahudi masuk Islam, tapi bila dia masuk Islam dalam keadaan yang hebat, Maryam Jamila. Ya, subhanallah. Okey, baik. Sekarang kita akan membahaskan tentang Yahudi dan Nasrani ni bersama dengan orang Islam. Okey, ambil perhatian kenapa Yahudi dan Nasrani ahli kitab yang Allah letakkan ada special mereka tu. Namun kita kena letak dalam Al-Quran, Allah menceritakan perangai mereka, di antaranya dalam surah Baqarah. Apa dia? Ni kita nak melangkah ahli kitab ni supaya kita kenal mereka dulu. Dalam surah Baqarah juzuk yang pertama, ayat yang ke-120, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Okey, itu dia. Orang Yahudi, ya, dan Nasrani, mereka takkan reda kepada kita. Set dalam minda supaya kita tahu apa yang kita buat ini, ya, tidak mengikut rentak-rentak mereka. Kerana mereka tak suka. Mereka cuma ikut sebab adalah benda tu. Kalau ikut dalam ayat yang dibaca dalam surah Ali Imran, ha antum ulahi tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Mereka tu, kita yang suka kat mereka, mereka tak suka kita. Mereka tak suka. Addu alaihimul anamila minal ghaib. Mereka tu gigit, ya, geram kat kita tu seolah-olah gigit tangan tu. Allah cerita, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khala 'addu alaihimul anamila minal ghaib. Ya, mereka tu bila jumpa kita, aku sama kamu, tetapi hakikatnya tidak.
Ya, mereka marah kepada kita, Allah saja yang tahu. Sebelum dapat kuasa, baik. Dah dapat kuasa, hancur. Itu bukan orang kafir, bukan orang Yahudi Nasrani je. Semua bentuk orang kafir. Ingat tu. Sebelum dapat kuasa, baik. Tetapi bila dah dapat kuasa, kita akan lihat. Kan isu baru ni pun bukan orang Yahudi pun, yang dekat Selayang kan. Ada isu terbaru tu kan. Itu orang pelarian yang datang nak minta hak milik tanah Selayang milik kami. Bila saya tengok tu, saya kata padalah kamu dikeluarkan dari negeri kamu. Kalau betul dia cakap padalah kamu dikeluarkan negeri kamu, dengan perbuatan kamu menumpang dalam keadaan yang begitu, kamu boleh bercakap kan. Wallahu alam. Okey, itu Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau kita lihat balik, di antara perkara yang mereka syirik, ya, ini berlaku di zaman Rasulullah. Buka surah Taubah Al-Maidah. Sebentar. Okey. Ini kita akan sampai. Tak nak usik, kita sampai tak nak usik. Buka surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Ayat yang ke-30. Betapa jahatnya mereka kan. Kalau kita tengok ahli kitab ni begitu kedudukannya. Ayat ke-30 surah Taubah 9. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Nampak tak? Syirik tak? Clear syirik. Tapi Allah bagi halal kan penyembelihannya. Itu di zaman Rasulullah ni. Ucapan tu dah ada di zaman Rasulullah. Okey? Kita lihat lagi. Apa lagi? Mereka ni syok diri ni. Ya, kita tengok dalam surah Baqarah. Juzuk yang pertama, ayat yang ke ayat yang ke-111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka Yahudi Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Itu dia. Dah mereka klaim. Tahu tak apa Yahudi kata kepada selain daripada bangsa dia sekarang? Itu pasal kalau orang Yahudi ni dia boleh bunuh Nabi, bangsa kita ni, manusia ni tak ada apa-apa bagi dia. Nabi kan seolah-olah apa yang kita nak sebut, kalau seorang tu boleh bunuh mak, na'udzubillah, mak dia, ayah dia, orang lain tak ada masalah. Kan? Nabi. Sebab dia mengatakan selain daripada bangsa Yahudi adalah goyim. Goyim adalah lembu. Berarti lembu boleh disembelih. Itu pasal dia buat apa dia nak. Okey, lepas tu kita lihat ayat yang berikutnya. Setelah mereka dah angkat diri mereka ni, ya, kita tengok apa. Ayat yang ke-135. Sama juga surah Baqarah.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dan mereka mengatakan, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Itu dia. Mereka klaim mereka orang yang mendapat petunjuk. Ya, Yahudi dan Nasrani ni masing-masing klaim mereka yang mendapat petunjuk. Lepas tu mereka bergaduh sama sendiri. Ayat yang ke-113. Mereka bergaduh dah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan orang-orang Yahudi berkata orang Nasrani ini tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang Nasrani berkata orang Yahudi tidak mempunyai satu pegangan. Dua-dua bertengkar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengendali di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisihkan. Okey, kita dah nampak dah bagaimana kedudukan dua kelompok ini, ahli kitab dan Yahudi. Ya, nama mereka ini dikategorikan sebagai ahli kitab dan hukum mereka tetap ada. Maka disebabkan Allah yang telah menetapkan kita as-sam'u wa ta'ah, cuma perbahasan itu kena berhati-hati mengikut apa yang diterangkan oleh Allah. Saya bacakan pelajaran ini kerana masa dah nak habis, sebagai persiapan untuk pelajaran yang akan datang. Ya, homework dia baca-bacalah kat rumah sambil tengok tafsir. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Okey, Allah mengisytiharkan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Sesiapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Itu dia. Okey, persoalan ini adalah satu persoalan yang besar. Okey, pertama berkaitan dengan makanan, dan kedua berkaitan dengan pernikahan. Ya, boleh bentang kan bab pernikahan.
Tak ada jealous apa semua. Kita hukumkan. Baik. Makanan. Pertama Allah dah katakan makanan yang baik-baik yang disediakan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wahai orang-orang wahai manusia, makanlah makanan yang baik-baik dan halal. Halalan tayyiba, halal dan baik-baik. Ini mengisyaratkan Allah arahkan semua manusia, kafir ke tak kafir, makan benda yang halal dan baik. Itu kaedah yang pertama. Dan lepas tu dalam ayat untuk orang mukmin dia perincikan supaya takut kepada Allah. Jadi kita ni diarahkan makan makanan yang baik-baik dan halal. Okey? Junk food halal. Halal, baik atau baik kan? Okey. Ustaz makan tak? Okey, kita lihat sekarang. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ingat, set dalam minda. Allah bila menetapkan sesuatu, semuanya baik. Rasulullah bila menetapkan satu, semuanya baik. Itu kena ada dalam minda kita dan dalam iman kita. Kalau tak, kita akan mempertikaikan hukum Allah. Silap. Bila kita tak setkan dalam minda kita beriman kepada Allah. Subhanallah, tu penting tuan-tuan dan puan. Bila kita berkata kalimah Allah tu dah rasa gerun dalam jiwa tu dah cantik dah. Berarti kita akan sami'na wa ta'na. Nak dapatkan kemanisan itu yang sukar sebenarnya. Tetapi bagi orang yang beriman, bila Allah dah tetap macam tu terus sami'na wa ta'na, ada kemanisan. Saya ajak share benda-benda ni supaya ada kemanisan dalam kita menghayati Al-Quran. Kerana ini adalah arahan-arahan Allah. Okey, baik, kita lihat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Okey, kita berhenti kat sini untuk mengisyaratkan, membicarakan tentang makanan sembelihan Ahlul Kitab. Baik, sekarang kita dah bicarakan tentang perkara di atas tentang Ahlul Kitab, Kristian, Nasrani dan juga Yahudi. Mereka adalah ahli kitab dari dulu sampai sekarang. Kesyirikan dan kekufuran mereka sama je konsepnya. Ya, mengambil Uzair anak Allah dan mengambil Isa anak Allah. Berarti benda tu tak betul. Ya, semuanya, bahkan Yahudi dia memperlecehkan Allah, banyak sifat-sifat Allah dinafikan. Dan orang Kristian pula banyak perkara-perkara dikaitkan seperti konsep Trinity dia tu. Okey, sekarang mereka itu dikategorikan musyrik dah. Musyrik, clear, musyrik. Kita kena, ya musyrik, kafir dah. Ya, kafir. Ahli kitab kafir dan musyrik. Tetapi masalah mereka itu ya tidak seperti musyriknya ahli Ausan. Mereka masih lagi beriman Allah yang satu ni. Okey. Sekarang bagaimana hukum makanan mereka, sembelihan mereka terhadap kita? Kita punya sembelihan tak jadi masalah. Itu memang halal. Tak jadi masalah. Tetapi sembelihan mereka terhadap kita boleh tak makan. Dan kita akan bahaskan, mengatakan bahawa mereka itu, ayat ni berkaitan dengan ahli kitab dahulu. Tidak. Para ulama membahaskan dalam bab ini. Dia terbahagi kepada dua. Memang ada yang mengatakan ahli kitab dahulu. Namun ada yang bahagikan lagi ahli kitab yang ortodok, yang keras, dan ada yang biasa. Tetapi bila kita saksikan dalam ayat Al-Quran, ya, bila saksikan kaul ulama dalam bab ini, perbahaskan dikaitkan dengan sunnah Nabi dan para sahabat, semua mereka itu adalah sama ahli kitabnya. Hukum ahli kitab sama. Hukum orang Islam sama tak? Kita tengok kategori ini. Fasik, orang zalim. Hajjaj yang kita cerita bunuh beribu-ribu orang tu tanpa sebab yang betul tu, ya Hajjaj, ya, tiba-tiba dia sembelih ayam. Makan tak? Makan. Walaupun dia dalam bentuk yang begitu. Ya. Orang Islam yang buat khurafat ialah dia, kita anggap dia jahil, dia buat khurafat lah, dia buat benda-benda yang pelik-pelik tu, tapi dia sembelih ayam untuk kenduri dia. Kita makan tak? Makan. Kenapa? Dia kategori Islam lagi. Mungkin kejahilan dia tu yang menyebabkan dia terjebak dalam masalah khurafat dan syirik. Begitu juga dalam bab Ahlul Kitab. Ulama-ulama dia tahu tetapi penipu, pendiam. Ingat ya, ulama Ahlul Kitab macam ulama kita yang bertipu dan berdiam. Tahu hadis sahih, tahu kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dia pun menafikan. Berbahaya mereka.
Okey, jadi konsep dia ahli kitab ni, ya, hukum mereka sekarang dan hukum mereka dahulu sama sahaja. Ini di antara yang saya dengar melalui ceramah Syekh Saleh Utsaimin dan beberapa orang ulama yang lain di Timur Tengah. Dia membahaskan dan alhamdulillah dia kata hukumnya sama sahaja. Okey, tak sabar. Oh, serius tak sabar. Okey, baik. Sabar. Kemudian penyembelihan mereka, hendaklah mereka itu terkenal dengan ahli kitab. Misalan di negeri-negeri Amerika, Europe, lagi kat mana? Rusia tak tahu. Rusia ahli kitab ke apa? Walaupun fahaman komunis, tapi sebelum tu dikatakan ahli kitab. Kenapa church, gereja-gereja banyak di sana? Cuma disebabkan Karl Marx dulu agak keras apa semua, dia memaksa menganut fahaman komunis. Tetapi negeri-negeri ahli kitab, mengikut apa yang dilihat perbahasan ulama, dan saya agak cenderung pada yang diterangkan oleh Syekh Saleh Utsaimin, maka hukumnya halal. Jadi kalau kita pergi ke London ke, kita pergi, tak payah dah risau Maggi, nak bawa Maggi, tak payah. Ya, boleh datang dan makan. Dengan syarat, pastikan kedai-kedai itu tidak ada unsur campuran masakan. Dia kadang-kadang dengar cerita di sana dia siapkan menu, dia akan tulis ingredient dia. Ya, kalau ada arak tak usahlah. Ada pork ke tak usahlah. Ya. Kalau tak ada, insya-Allah ambil bismillah makan. Bukanlah sampai darurat ke ustaz, makanlah kanda aja, cicah-cicah tak makan. Ya. Boleh. Kalau guna tak halal memang tak boleh makan. Okey. Ada kedai yang macam western, macam street makan sampai tak katakan palingnya macam mana? Tak, kalau kedai tu macam ni, kalau kedai tu dah bercampur bahan-bahan yang dimasak, elak kalau kerana ada was-was dalam tu. Tetapi kalau kedai tu misalnya barbecue je semata-mata kan, tak ada campur arak ke apa ke, okeylah. Halal. hotel kan ada tak was-was. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Dan ini khas untuk negeri-negeri yang ahlul kitab. Ingat ya? Jangan bantai pergi-pergi. Oh, ustaz kata boleh Hong Kong kan. Mulalah dia makan benda-benda tu. China, okey. Hong Kong, Jepun, China, Taiwan, lagi kat mana negeri-negeri yang merupakan ahli authan, penyembah berhala, kita tak makan. Itu bawa lah Maggi di Malaysia. Okey. Macam mana? Contoh lah macam katalah kita berjual dia tak kata katalah macam dengan pastel. Lepas tu dia sembelih tu dia sembelih apa kita tak makan. Itu juga persoalan yang dikatakan tu. Tetapi kalau dia muazzamnya ahli kitab, yang banyaknya ahli kitab, maka tak menjadi masalah. Cuma Nasrani itu ahli kitab. Dia nak boleh nak boleh. Kalau walaupun kita tak tengok dia sembelih, saya perbahasan tu dalam ceramah tu, walaupun kita tak nampak dia sembelih, tetapi negeri itu ahli kitab, yang banyaknya penduduk ahli kitab yang menguasai dalam perniagaan pemakanan ahli kitab, maka halal. Hanya ambil binatang makanan tu, baca bismillah, makan. Apa dia? Kita takut macam ni. Kita tahu bahawa dia memang jenis dia tak apa. Misalnya takut dia guna mesin ke, dia tak apa, itu kita tidak diarahkan sampai begitu sekali. Ya. Okey. Syarat dia baca bismillah. Ambil tu baca bismillah. Tak apa juga, tetapi kita macam tengok hadis Rasulullah, baca bismillah. Okey kan? masa sebelah kita tak baca bismillah. Kita tak tahu ahli kitab. Pasal ahli kitab dia ada berkonsep agama dia sembelih baca bismillah. Cuma mungkin bukan dia sebut bismillah. Kan? Macam ni kan. Bacaan tu menunjukkan kepada Allah. Ya. Okey, kalau tengoklah juga ayam tu, kalau sekor ke kan. Tengok kepala dia ada tak? Ada sembelih tak? Kan?
Kalau okey, di antaranya kalau benda tu dah ada depan mata, tengok kepada bentuk binatang tu lah sembelih ke tidak. Ya, kalau ayam tu tak sembelih aja tak usahlah, itu ada masalah lah. Tetapi kalau ayam tu nampak sembelih, okey. Negeri ahli kitab saja. Ini berkaitan dengan negeri. Okey, yang kedua, perkara ni kalau kita rasa was-was bawa Maggi. Okey, habis cerita. Jangan paksa kena juga ustaz. Tak. Kalau kita rasa was-was dan kalau kita rasa takut juga, tak payah, tak apa, tak jadi masalah kan. Pasal saya tak pernah pergi lagi tempat-tempat macam ni, tak tahu kan. Paling jauh kat Jordan je. Ya. Itu je. Lain tak tahu. Kembang tekak lagi. Kembang tekak. Okey, kalau kembang tekak jangan. Makanlah seafood. Okey. Ustaz, tapi kadang-kadang yang membuat kita was-was dan kedai yang diorang ni selalu mesti ada alkohol dan juga bagi. Ya, itu lah. Itu yang Kalau ada alkohol atau bagi tak usah lah. Kita kata itu yang siap selalu jalan. membuatkan yang banyakkannya lah. Okey. Dan satu lagi saya katakan ini adalah perbahasan mazhab yang perlu kita hormati. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai berhukum sesama kita. Ustaz ni apa semua kan. Saya kata siapa yang rasa agak selesa silakan, siapa yang agak tak selesa, tak nak juga, nak makan Maggi juga, ahlan wa sahlan. Okay. Tetapi Allah dah pemudahkan saya. Pasal Syekh Saleh Utsaimin dan beberapa orang Syekh mengatakan makan. Ya, waktu ulama-ulama besar yang begitu tinggi di Majlis Fatwa Saudi mengatakan makan, tak menjadi masalah. Cuma ambil tu baca bismillah. Cuma pastikanlah macam ingredient dia tu supaya arak dengan daging babi tu tak ada. Dan kalau boleh kedai-kedai macam tu tak payah letak, pasal dikuatiri syak dalam siri masak dia tu kan. Pergilah kedai yang ada. Kita mengambil hukum yang paling banyak dalam bab tu, ahli kitab. Dan satu lagi, ingat ahli kitab ini adalah ahli kitab keturunan. Jangan pergi ke Indonesia tu, ya, dia asalnya Islam, dia murtad jadi Kristian, aku ahli kitab pak, kan. Dia baginya makan dengan daging kucing, kan. Aduh sakit, tak boleh. Ya, ahli kitab yang murtad tidak diterima. Dia asalnya Islam, dia murtad jadi Kristian Yahudi, kita itu tidak diterima. Ya, sembelihan itu adalah haram. Ya, ingat. Okey, boleh? Wallahu a'lam bissawab. Okey, tak apa, insya-Allah soal jawab masih dibuka nanti lepas kelas. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.